الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Yang ketiganya, ketiga daripada rukun iman. Ingat klik. Nombor 3. Anak bulan lepas saya royak bab malaikat. Habis dah tu. Hak ni satu lagi yang wajib kita iktikad percaya. Apa dia? Percaya akan segala kitab. Dengan makna percaya tu belah mana? Yang dia kata percaya tu bukan lafaz di mulut. Dengan maknanya, makna percaya tu mengaku putuh. Saya royak banyak kali dah. Tidak zon, tidak waham, tidak syak. Tu dia panggil mengaku putuh. Seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab. Jangan ada ragu. Banyak mana kitab? 104 buah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dia. Bukan suti 104 butir. Ni yang diwajib atas kita mengetahui 4 butir tu pun tak tahu mesti habis dah. Kalau suruh tu hak 100 tu pakai belakang parang gitulah. Tara 4 butir tu pun tak tahu. Tengoklah. Hak betul turun berapa semua. Kita wajib percaya adanya 104 butir. Kitab-kitab yang diturun pada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Syekh, semua turun belakang. Diturun akan kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Kitab ni yang wajib kita percaya 4 butir saja. Yang wajib kita mengetahui. Hak wajib kita percaya banyak, 104 butir. Yang wajib kita tu sutir-sutir ni apa dia? Yakni 4 butir kitab saja. Apa dia ni? Yakni kitab Taurat. Kitab Taurat dia bahasa Hebrew. Tak tu cakap gino tak tulis. Bahasa Hebrew, kitab Taurat bahasa Yahudi. Bahasa Ibrani dia panggil. Hebrew lah, Ibrani. Kitab Injil ke Nabi Isa bahasa Syriani. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur Nabi Allah Daud. Dan kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Nampak betul tu. Tahu dah tu kat siapa tu. Lepas dah lah. Tengok. Dengan tentu sungguh ada segala kitab. Waktu turun kitab kan, Tuhan waktu turun Rasul, waktu turun juga petunjuk satu lagi kitab yang datang daripada Allah Ta'ala seperti Quran. Ni hak kita lah. Royak nak apa? Royak macam-macam. Segala benda yang koding dan benda yang baru, benda yang dulu, benda yang lani, benda boleh lepas. Royak habis lepas. Benda 7 kala langit, 7 kala bumi, royaklah Quran. Quran bukan royak semayang saja, puasa saja, haji saja, doa. Dia royak belakang. Kita duk Melayu duk faham kena. Quran ni royak bab semayang puasa, doa. Royak serba-serbi. Bab babi dia royak. Babi boyak.
Alah, ayat Quran bab babi goyak. Bak hanyi goyak. Bak unta goyak. Segala benda. Bak orang jahat goyak. Bak orang baik goyak. Ahli neraka goyak. Ahli syurga goyak. Tu dia panggil Quran lah. Kita ni tak faham lagi duk kata Quran ni ke. Goyak semayang puasa dak goyak dak. Nabi kata fihi naba'u ma qablakum. Fihi padanya di dalamnya dalam Quran. Dia berkata fihi naba'u ma, ada naba kisah. Ada kisah-kisah orang terdahulu daripada kamu. Ada kisah? Ada kisah Fir'aun belah mana tenggelam dalam Laut Merah. Kisah Namrud lawan dengan Nabi Allah Ibrahim. Kisah Nabi Nuh dengan kaum dia. Tu dia kata waja'alna likullin nabiyyin aduwan minal mujrimin. Quran ayat tak? Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi-nabi itu musuh dari kalangan orang yang berdosa. Siapa boleh jadi? Tuhan juga. Dia buat Nabi Ibrahim, dia yang buat Namrud, pelaga dua lawan. Tuhan ayat dah, aku yang buat jadi. Siapa dia? Tiap-tiap Nabi itu musuh. Bila buat baik, akan ada orang lawan. Dan dimenangkan oleh Allah orang yang betul. Tapi teruklah, uji pula. Allah Ta'ala yang buat Fir'aun. Dia yang buat Nabi Musa, lawan Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun mati tenggelam. Nampak tuan-tuan? Tu dia panggil fihi naba'u ma qablakum. Di dalamnya dalam Quran mengandungi naba kisah-kisah orang terdahulu dari kamu yang boleh kita ambil ibrah, ambil peringatan, buat sepadan, ambil kisah. Allah cerita kisah Qabil dan Habil ada. Allah royak kaum Nabi Nuh perangai macam mana? Nabi Nuh dakwah kaum dia malam siang. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku dakwah kaum aku malam siang. Falam yazid du'ai, maka tidak bertambah pun keimanan mereka. Illa firara, melainkan pakat lari, tutup lubang telinga. Ni tuan-tuan, nak hajar kita tak apa? Kita pendakwah gini macam tu lah. Kita koroyak kau jegi kita, koroyak kau jegi kita. Dia pusing cari penuh kata kau ni kita macam-macam. Tok lebih kolok lah, tok lebih sesak. Sebab apa? Quran itu dia ambil kisah dulu sebab nak ingat orang dulu kau belah tu lah. Tu dia panggil Quran. Tu bab tu. Jadi pemimpin jangan sombong, sagi tenggelam macam Firaun. Bersing tak biasa Firaun, umur 500 tahun, berok 40 hari sekali berok. Kita tampak kali sekali. Tapi keadaan Firaun macam mana? Allah kita lah Quran tu dia kata tu fihi naba'uma qablakum. Nabi kata di dalamnya dalam Quran mengandungi naba kisah-kisah orang terdahulu daripada kamu. Tu hebat Quran. Wa khabaru ma ba'dakum, dan perkhabaran cerita kabar. Dia royak siap perkara sam'iyah. Royak lagi, royak dah perkara dosa, neraka, pahala. Orang masuk neraka belah mana, orang dalam syurga belah mana, royak habis. Jadi lagi? Tak jadi lagi. Itu dia kata tu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan perkhabaran yang datang sebelum daripada kamu, yang selagi akan mari pun royak dah. Tu canggih Quran. Tapi kita heran orang Melayu ni kalau sebut Quran ke nak politik dah tu. Politik pala bapakmu tu. Boleh royak hukum hakam nak politik tapi apa gitu. Orang royak sungguh ni cobaan. Sungguh dah kita Islam teruk ni kena ikut Quran, cobaan. Jadi gitu. Kita royak ni Quran ni, royak Nabi royak dah, kita nak kuat Islam kena ikut Quran. Politik ni perangai piramid royak ni. Bukan nak royak politik, nak royak Islam betul lah Quran. Kita mau ikut sejenis kan daripada tu.
Cari kayu cabang, jam masuk pecah gitu. Kita orang Muslim, aku gerang kadang-kadang masyarakat kita ni. Kita royak betul hukum pun dia pusing tu. Tu tak zaman itu nak pusing politik itu pula dah. Aku royak hadis Nabi pun politik juga. Payah kita dah dia nak royak gini. Ni keras pedas payah nak royak. Tengok. Alam sunnah rahimahumullah. Saya jadi lokek sikit sini. Daripada pagi tadi lagi duduk pokok senon. Habis ngajar pokok senon dia mau panggil carok kudung. Carok pun kudung habis. Di penang jauh yang mak melilo kau tabah cari naik khutbah jemaah sana tu. Habis tazkirah jemaah, khutbah jemaah. Pecuk mai pun ni dah tu kalau sikit tu. Deh, jadi lorak sikit tengok. Apa hal ni? Seperti Quran. Royak banyak dalam Quran ni, royak belakang. Bak ibadat dia royak. Bak semayang royak Al-Quran royak aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Diri oleh kamu semayang tunai zakat. Zakat pun royak, semayang pun royak. Nabi mari pula royak balah mana cara semayang. Cara bak merintah royak tak royak. Bak merintah royak. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maksud khalifah? Yakni mentadbir manusia dengan agama. Tu khalifah. Royak Al-Quran royak. Bak cerai, bak nikah, bak kahwin, puasa, zakat, royak belakang. Bak munakahat royak juga. Apa munakahat? Nikah kahwin. Nikah, cerai, pasah, talak. Kata ba'in kubra, ba'in sugra. Bak kata apa? Bak li'an, semua disebut dalam Quran. Cumanya mari Nabi orang kata hurai Quran lagi. Ada hadis menghuraikan Quran, ada Quran dihuraikan oleh ayat Quran, ada ulama hurai ayat Quran, tak habis-habis Quran. Tu hebat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan awak ming tuan-tuan, sebab tu kalau kata Quran tak mau ikut Quran boleh jadi kafir, boleh jatuh murtad. Kalau kata Quran tak sempurna. Nah, Quran ini kalam Allah. Bak muamalah royak tak royak? Bak sewa menyewa pajak gadai. Royak belakang. Ulama bahas pula. Tu bak muamalah. Cara nak sewa macam mana, pajak macam mana, gadai macam mana, jual beli. Wa ahlallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Nabi mari pula tunjuk jalan. Jual beli cara belah mana, hak mana haram, hak mana sah, hak mana tak sah, hak mana batal. Nampak tak? Quran sempurna tak? Quran sempurna. Tapi sebab apa kita tak mau ikut? Bak sewa menyewa, pinjam meminjam. Kita ini garang pun pinjam. Bukan boleh pinjam garang. Gigi rumah orang mari rumah, garang tak ada. Apa gula tak ada, pergi ketuk rumah sebelah. Timah memberi pinjam garang ke ku, boleh sekilo. Lepas tu loning tak apalah, akhirat esok timah tutup kelik. Garang dulu mu hatta bukan hak asal. Sebab garang kita boleh pinjam. Hajar tak? Nabi hajar barang bahasa pinjam barang apa. Sebab benda ni kita berkira cara dengan Tuhan. Kunyit lekuah bukan boleh pinjam. Kena minta sedekah. Penyacaku tajuk tak apalah. Islah je lah. Hajar sampai tengah tu. Nah, dia hajar belakang. Dan jinayah. Hajarlah Quran tak? Hajar. Jenayah. Kita panggil jenayah. Jinayah tu jenayah lah. Curi, rompok, rogo, bunuh. Apa lagi? Dalam Quran ayat tak? Royaklah. Orang curi kerat tangan. Orang berzina hak tak menikah sebab 100 rotan. Hak biasa menikah dah. Dia panggil orang muhsan. Janda atau duda, laki orang, bini orang, kalau takat sabit kesalahan berzina, rejam sampai mati. Tak boleh taruh dah. Tapi kita taruh ini tu jadi tak kawan tu. Habis rumah bini kau ni, dia pergi kacau bini kau tu. Patutnya orang mana ni mapuh lah, rejang dengan batu. Tu keluarga kita tak aman damai. Sebab apa? Hak Allah suruh buat, kita tak buat. Orang yang pernah merasai nikmat perkahwinan,
Kalau dia berzina, tangkap sampai selaham, rejang sampai mati. Tak boleh taruh orang berzina, betina jantan. Oleh kerana ikut Islam tak berjalan di Malaysia, ramailah geng hidung belang ni. Tu yang jadi rumah tangga selewat tabak, cerai-berai, lewat lagi. Islam suruh gang pergi mapuh tu. Kalau jalan hukum Islam, aman rumah tangga, aman negara. Tapi kita lah orang yang bantah kuat sekali. Bila ada orang nak buat hukum Islam, kita nombor satu lawan. Orang Melayu kita lawan sampai mata merah menyala. Tak setuju dengan hukum Islam. Kerak tangan ketinggalan zaman lah. Kalau ikut Quran sekali pelabur asing tak masuk lah, kita lah cakap kok kapur-kapur. Menyebabkan jauh orang kafir berani cabar Quran. Tengok. Hai. Seperti Quran. Wa hukmul ma bainakum. Wa hukmul, dan hukum-hukum ma bainakum, barang yang terjadi di antara kamu, ada hukum dalam Quran. Apa-apa saja sesama kita ni ada hukum dalam Quran cerita. Allahu Akbar, ini hebat Quran. Huwal faslu laisa bihazbi. Dialah Quran. Huwal faslu, dialah pemutus keputusan. Quran ini pemutus keputusan. Haram, bata, salah, kafir, murtad, Quran wayak siap balah mana jadi. Itu keputusan. Laisa bihazli, bukan kata-kata mainan, syair, gurinda, pantun, seloka, melawak. Ini kalam Allah, kata-kata putus. Nampak tuan-tuan hebat Quran. Nabi sebut begitu. Wa huwa zikrul hakim, kata. Dan ialah Quran itu peringatan yang bijaksana. Dia dua peringatan. Satu yang bangsa bersuara Quran. Dia royak bak mati kullu nafsin za'iqatul maut. Kita bahasa celing. Nak buat jahat. Peringatan yang bahasa suara. Tiap-tiap yang hidup akan mati. Satu lagi, satu peringatan tak bersuara, mati. Mati dia bukan bersuara, tiba-tiba pinggi. Nampak tak? Dua peringatan. Ini dia kata peringatan bersuara adalah Quran. Dia peringat kita, ingat esok aku azab kamu, Quran royak. Kamu akan mati akan esok. Itu dia panggil wa huwa zikrul hakim. Nabi kata man tarakahu min jabbarin. Nabi kata man taraka, siapa-siapa tinggal ia Quran, min jabbarin, daripada orang yang angkuh sombong tak mau turut Quran, qasamahullah, dibinasakan Allah. Tengok Allah ya. Orang dulu-dulu yang lawan Quran, kedudukan dia macam mana? Ni Quran Nabi bayar bagi. Siapa-siapa tinggal Quran jatuh, jadi hina, jadi jatuh. Tu Allah hina lah Quran. Tabat yada abi lahabi wa ta ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bila Nabi baca ayat Quran cerita ke Abu Lahab lawan Nabi, Allah tu ayat Quran tu. Nabi baca tu, Abu Lahab ni jadi hina dia. Ni pak belakang Nabi Muhammad ni. Bila orang perang Badar, dia tak pergi perang sebab dia tua lah, dia support duit. Itu disebut ma'aghna anhuma. Nak royak kata kaya suruh. Tak dapat membantu Nabi akan Abu Lahab ni. Kekayaan dia, harta benda dia. Nak royak kata Abu Lahab ni memang kaya. Kalau bak lawan Nabi Muhammad ni, lawan Quran ni, dia nombor satu lah support duit. Tolong bantuan. Dapat berita, khabar kata perang Badar orang musyrikin kalah. Dia dengar-dengar tu melengung terus. Kawan dah sakit jatuh, dah tua dah. Duk lawan Nabi lama dah. Kawan pula veteran, orang lama. Dia mati atas kati. Bila mati atas kati Abu Lahab ni, orang duk bersedih lagi, perang kalah. Di Mekah lah. Nabi duk Madinah masa tu. Jadi dengar-dengar khabar kata Abu Lahab mati, dia mau pakat pergi tengok. Tengok nak masuk tak boleh pergi dekat. Allah beri hina busuk semua.
Busuk sungguh. Dia orang terkenal kota Mekah. Masa hidup ni pakat kan Datuk Seri Tan Sri semua dah lah. PPKM, BTTK, CDK semua tu ini. Kalau pakat lo ni kan sampai rekek ni penuh berita kok ni penuh. Kalau zaman lo ni lah tu Abu Lahab kawan Umar. Tapi bila mati dah sebab dia lawan dengan Quran, lawan dengan Nabi Muhammad, kau dudukkan dia macam mana? Orang nak masuk mayat dia tak boleh busuk. Jatah kuasa bincang belah mana cara nak tanam mayat Abu Lahab ni. Demo mik galah. Tu nak kata hina. Rocoh kok dinding. Nak masuk dekat tak boleh. Jolok turun, korek lubang di jom. Kuih. Supaya kuih pakai. Dunia lagi. Kuih-kuih jatuh belum dalam lubang, nak masuk tak boleh, nak pergi pada nak kamu. Baru kuat. Lewat macam mana? Munduk balik sana, aku duduk sini. Pakat kepala orang punggah. Jadi hina pakat gelok minyak. Ini tuan-tuan, ingatlah. Mana-mana hak orang ni hidup hebat atas dunia, tapi jangan lawan Quran. Tengok Nabi sebut siapa-siapa tinggal dia lawan Quran, tak mau, maka Allah Ta'ala binasakan. Wa man ittagal huda fi ghairihi adallahullah. Dan siapa-siapa cari petunjuk yang lain daripada nya Quran, adallahullah, disesatkan oleh Allah. Nak kata apa kita? Ini Nabi royak bab Quran saja. Wallazi lam tantahinul jin itsami'athu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ni Nabi kata apa? Dan ialah Quran apabila telah terdengar oleh satu kumpulan jin. Ni hebat Quran tuan-tuan. Jin daripada negeri Yaman terbang. Ketua dia Abu Yusuf pendek janggut panjang. Jin dia buat itu. Dengar-dengar Nabi baca Quran, dia buat itu. Ini jin. Kita ini orang baca Quran riuh. Nabi kata apa? Dan dialah Quran apabila telah terdengar oleh satu kumpulan jin. Bila mendengar Nabi baca Quran, dia berkata, qalu sami'na Qur'anan ajaba. Telah berkata mereka itu jin. Sungguhnya telah mendengar kami Quran yang menakjubkan. Bahasa Quran tu jin dengar takjub, tak biasa dengar bahasa Allah. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, yang memimpin kami pada petunjuk, fa'amanna bih, maka kami beriman dengannya, masuk Islam jin. Tuh tuan-tuan, hebat Quran lah. Nabi kata man qala bihi sadaqa. Siapa bercakap ia berpandu akan ia Quran benar perkataan dia. Kita buat tazkirah ke khutbah ke baca kitab ke kuliah ke, berpandu akan Quran benar perkataan. Ini Nabi riwayat. Wa man amila bihi ujira. Siapa beramal ia dengannya, dengan Quran dapat pahala. Wa man hakama bihi adalah. Dan siapa berhukum buat undang-undang ikut undang-undangnya Quran, adil hukumnya. Nampak tuan-tuan ni? Kita undang-undang manusia tak boleh kira. Hak curi seluar jin, hak RM50, penjara 2 tahun setengah. Hak curi 12 juta, bebas. Hak mari pun nasib baik lah sebab banyak kes. Hak curi ni bilion-bilion ni sampai 70-40 kes, boleh buang kes. Orang curi seluar jin selai, penjara 2 tahun. Nampak tak? Ini undang-undang manusia. Tak adil undang-undang manusia. Tapi undang-undang Quran, Nabi kata apa? Waman hakama, dan siapa-siapa berhukum bihi dengannya Quran, adalah adil hukumnya. Waman da'a ilaihi, dan siapa-siapa da'a, seru orang, hajak orang, kempen orang. Kempen ni bahasa orang putih, kempen. Tapi kita bersebut kempen, nak hajak politik ni. Bukan, itu dia bahasa Inggeris yang dimelayukan, macam international pula. Kita banyak tiru putih. Dia panggil kempen tu hajak lah. Hajak orang seru. Arab panggil da'a.
Wa man da'a ilaihi, siapa dakwah orang, seru orang, hajak orang, kempen orang kepadanya nya Quran. Suruh ikut undang-undang Quran, hudiya ila siratin mustaqim. Menghidayah baginya jalan yang betul. Ini Nabi SAW sebut mengenai Quran. Jadi jangan nak kata tak tahu orang yang hajak orang kembali pada Quran, Nabi kata betul, jangan kita kata tak betul. Ni pelik ni. Bila orang goyak kata ikut Quran betul, dia kata sesat. Apa ni? Hak tak ikut Quran itulah tak betul. Ini Nabi Muhammad sebut mengenai Quran yang kita wajib beriman dengan dia. Dan banyak lagi lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok habis. Dan Taurat. Ini kitab Nabi Allah Musa. Syariat Nabi Musa tak macam kita. Nabi Musa ni dia puasa, tapi puasa dia boleh makan benda yang tak dibakar api. Kita Nabi Muhammad bakar api ke tak bakar api ke layu ke semua tak boleh. Kalau kena puasa macam Nabi Musa, boleh pisah mas tanah kau nak makan. Syariat dia macam ni. Dia puasa juga Nabi Musa tu kata kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apalah sebagaimana kama kutiba telah diwajibkan kepada orang sebelum daripada kamu, yakni Nabi Allah Musa, kaum dia puasa juga. Pakai kitab Taurat dia ajaran dia, tapi puasa demo tak semacam kita. Kita ni tak boleh makan istitik tak boleh. Demo boleh makan barang yang tak dibakar api. Syok ni. Kalau syariat kita gitu, beli pisang bunga, beli pisang makau dah makan. Musim buah lagi sedap. Tak lapar langsung. Kita tak boleh lah umat Nabi Muhammad. Syariat tak puasa tapi tak semacam kita lah. Tak semacam kita. Tengok. Demo taubat kena bunuh diri. Taubat Nabi Musa. Faktulu anfusakum. Tu undang-undang kita Taurat. Faktulu anfusakum, bunuh oleh kamu diri kamu. Zalikum khairul lakum. Itu yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Tengok demo. Taubat kaum Nabi Musa kena tikam diri. Kita kalau kita habis kapung bunuh diri. Bila Nabi Musa naik di atas bukit Tursina, dia tinggal Nabi Allah Harun saudara dia duduk di bawah jaga kaum dia. Ada seorang nama Musa Samiri, dia buat anak patung daripada anak patung lembu. Dengan sihir dia kebetulan tu setengah kata dia ambil bekas tapak kaki Jibril waktu turun di tengah laut tu. Tapak kaki kuda Jibril tu, dia ambil debu tu, dia sapu masuk di anak lembu tadi. Bercakap anak lembu tu. Geng ni duk sembah Allah molek-molek. Pakat sembah ni pada tu surah Al-Baqarah tadi. Dalam surah Al-Baqarah dah lah. Kisah sembah anak lembu tu. Turun Nabi Musa marah Nabi Harun. Dia tarik janggut Nabi Harun putih ke belah. Ni dia tak. Aku tinggal tak payah Nabi Harun kata. Jadi Allah waktu turun firman suruh macam mana? Iaitu nak taubat kena bunuh diri. Kita taubat hakik tangan ya umat Muhammad. Nak bunuh diri tak tergamuk. Banyak orang, ribu orang. Kaum Nabi Musa ni. Dia mau pergi sembah anak patung. Nabi Musa turun, dia mau taubat balik. Syarat taubat dia mau macam mana? Kena bunuh diri. Tu dia tuan-tuan. Tak gamak bunuh diri, maka Allah Ta'ala mari kabut tebal, ambil parang seorang sebilah, mu tetak aku tetak mu dalam gelap. Tengok dalam ayat Quran tu, faktulu anfusakum. Ni tuan syariat Nabi Allah Musa dalam kitab Taurat. Berat lah tuan-tuan, berat. Kalau kita gini kali taubat bunuh diri jenuh mampu habis kapung, tak ada orang langsung mati. Tu kaum Nabi Musa. Tengok. Kalau musannif rahimakumullah, tu Nabi Musa. Dan lainnya Nabi Isa Injil. Nabi Isa ni kita Injil. Kaum dia pecah 4 pegangan.
setengah puak ni dia pegang kata, iaitu Nabi Allah Isa ni diangkat ke langit oleh Allah. Hak tu pegangan hak kita. Nabi Isa Nabi dan diangkat ke langit. Satu puak lagi dia kata, Nabi Isa ni dia sanggup korbankan diri dia untuk menghapuskan dosa manusia. Itu satu puak sesat. Terkeluar tu lah. Tu yang puak ni pecah pak tu. Satu puak lagi, Nabi Isa ini Tuhan. Dia main je lah kalau peningat. Jadi pak puak dia mana? Puak Nasrani ini pecah pak. Yang betul hak mana? Hak pegang kata Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dia bunuh orang dia sendiri yang diserupakan wajahnya macam Nabi Allah Isa disalib. Tengok nah. Jadi hak satu tu betul, hak lain semua sesat. Tu yang tubik Kristian Ortodok, Kristian Protestan, Kristian macam jenis tu. Kristian banyak jenis. Tengok tu dia panggil golongan kaum Nabi Allah Isa, kitabnya Injil. Dan kitab Zabur Nabi Allah Daud. Riwayat menyebut bila Nabi Allah Daud baca kitab Zabur, burung berhenti duduk diam. Sedap suara Nabi Daud. Bila kita boleh dengar ni, minta supaya Allah masuk dalam syurga esok, kita dapat dengar Nabi Muhammad baca Quran. Sedap tahu orang tak tahu tuan-tuan. Kita dengar Imam Mekah pun sedap ni mengalih mata ni. Ni suara kita tak sedap. Suara Nabi Muhammad nak dengar bila? Dalam syurga esok. Nabi Muhammad duduk di bawah kemah akan membaca ia akan Quran. Nabi Isa membaca Injil, Nabi Daud membaca Zabur, Nabi Musa membaca Taurat. Waktu itulah di bawah satu pokok kita akan duduk, nama dia Syajaratut Tuba. Tu pokok Tuba tu, sajarah tu. Bila tu manusia waktu tu dihimpun dalam kitab Yawaqi Jawahi kata, kita dihimpun waktu tu bersembang sama-sama kita. Macam mana boleh mari sini? Kawan tu royak. Waktu tu dia suruh royak lah. Waktu tu kita boleh royak amalan kita. Lo ni jangan royak. Ni dak puasa semalam ni dia puasa lah. Nak royak kata dia puasa tu pergi ikut kedai. Aku je rasa tak erok lagi ni. Dia nak pergi dia tanya dia. Apa lah aku puasa ni? Tak lepas lah. Boleh lapar. Kalau dia klik haji atau dia pergi umrah, dia pusing nak sembang bab Mekah. Nak pergi orang tanya dia, aku baru sampai semalam ni. Di Jeddah tu sekejap. Tajuk tu orang faham lah. Tajuk apa? Nak royak tadi buklik Mekah. Dan nak boleh faham apa pada esok ni. Tak boleh buat. Tuhan kata meroyak dia habis lah. Boleh dah memujimu. Bila mana kita boleh royak, tuan-tuan? Ketika mana berada di satu pokok dalam syurga, dipanggil pokok Syajaratut Tuba. Ni kita Yawaqi Jawahi. Tuan-tuan buka kita ada. Di situlah berjumpa kita orang beriman ni, pakat cerita habis lah. Aku dulu ni kuat ibadat, aku ni pejuang. Tak apalah waktu tu. Macam mana mungkin tengok serebeh lu ni. Ni, maya pun hak wajib. Macam mana boleh di sini ni? Ketika tu boleh royak. Lo ni jangan royak, duduk diam. Ni wak mengatur apa? Semalam kia mulai. Jadi orang kata dia kemah habis dah, tak ada apa lah. Esok orang kata duk beri pa dah, dia mau beri kamu dah. Boleh makan coklat hek lah, jadi angin gitu kan. Jadi makan hapasnya. Hapasnya kan ada satan lah. Kita panggil tu ni buat ibadat nak royak kau orang. Ayah royak. Tambah ni pergi Mekah bawa handset tawaf. Masuk buat secara langsung. Tawaf. Aku populek orang ni. Nak royak pergi korang kata dia pergi Mekah. Nak royak kita bapak-bapak tak tahu sudah. Sebab apa? Takut tak boleh jumpa di dalam esok ni. Kita boleh mendengar Nabi Muhammad membaca Quran. Ini semua ni kitab-kitab ni dalam syurga esok demo akan baca klik, kita boleh dengar insya-Allah. Waktu tu kita pun boleh royak. Orang yang kita tengok tak saka di dunia pun tiba-tiba duduk dalam syurga. Dapat lagi? Tu dah di bawah satu pokok nama dia Syajaratut Tuba. Tengok. Dan sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya, di dalam kitab-kitab tadi.
Tidak kita boleh ragu. Memang benar sungguh jadi. Benar betul sungguh. Sebut apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari. Al-Quran ayat. Yau pada hari dia kata, hari kiamat esok. Dibolak-balik kali. Nah. Wujuhuhum wajah mereka itu wajah ahli neraka. Royak tak? Quran royak. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari. Jadi lagi tak mari lagi kiamat, tapi Quran royak bagi kita siap-siap. Nak royak kata apa? Sungguh benda tu akan jadi. Tapi siapa dia tak tahu. Tapi Allah royak dah. Pada hari wajah mereka itu yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah mereka itu dibolak-balik dalam neraka. Allah kata. Yaqulu berkata mereka itu, mereka yang wajah kena bakar api tu. Ni Quran ayat ni. Rabbana ata'na. Allah kata. Hana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ada ayat tu tak? Hei Tuhan kami. Dia mengaku, orang kau balik dia. Atokna telah taat kami kepada saik-saik pembesar-pembesar kami, orang mulia-mulia kami. Wa kubara ana pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami. Hak ni tajuk apa dia? Tajuk rakyat. Rakyat kena bakar api. Dalam kitab Al-Quran dalam Quran ya. Kisah rakyat waktu muka kena bakar. Menjerit dia kata apa? Rabbana ata'na sadatana. Hei Tuhan kami, kami telah taat orang mulia-mulia kami. Waktu dunia kita mulia siapa dia? Tan Sri, Datuk Sri. Ni banyak ni. Tiung tangan bukan sekat tiung, jilat jari perang. Sebab dia suar 50 ringgit Kau banyak mana pun. Dia buat tak kawan makan rasuah tak apa. Nampak tak? Wa kubara'ana. Dan pembesar-pembesar kami, pemerintah, pemimpin-pemimpin yang kami sanjung waktu dunia dulu. Fa'adalluna sabila. Maka mereka tu bawa kami sesat daripada jalanmu, jalan Quran. Jangan duk turut Quran lah. Nih, ada tak? Kalau ikut Quran nak maju bila? Kita pun suruh juga. Kalau ikut Quran esok ni, pelabur asing tak masuk. Betul sungguh. Pakat dulu. Nampak lagi. Mampu besok ni. Ini disebut dalam Quran. Tuan-tuan tengok Quran. Quran cerita muka rakyat akan dibawa bakar dalam api. Sebab apa? Sebab masa hidup turut pemimpin membabi buta. Walau pemimpin yang lawan Quran pun. Ada mari kampungku seorang. Dia ceramah pihak raya. Dia kata la ikrah hafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama ni tak boleh paksa orang. Orang nak semayang, orang tak semayang punya pasal. Dia boleh buat tu. Orang nak belanja tak belanja ikut suka demo, kita tak ada paksaan. Dia boleh buat tu. Ayat Quran ni boleh datang ni. La ikrah hafiddin ni jangan paksa orang kafir masuk Islam. Tapi bila mu Islam terpaksa dah be. Tapi puak ni dia bawa ayat Quran syarah. Orang pakak tepuk tangan tu. Kata kita pula tak betul. Nampak lagi? Jadi gitu deh. Ini bahaya tuan-tuan. Adalah ayat Quran pesan. Jadi rakyat akan dibolak balik dalam api neraka. Tu Quran tuan-tuan pesan siap. Makna dia bak rakyat, bak pemimpin ada sebutlah Quran. Jangan duk turut tak kawan. Nampak pelik dari ulama tu jangan turutlah. Takut jahanam kita. Walaupun boleh sekupan dua tuan-tuan. Ini disebut dia boleh gitu. Pakak tepuk tangan ya. Kita nak kata apa? Ada seorang lagi kata kena. Hukum Islam ni dia kata ada belaka dah. Bank Islam, bab pernikahan cara Islam, sistem ar-rahnu tu Islam. Dia kata macam tikus keping lah.
Hukum kerak tangan curi merokok ni dia kata ibarat bucu tika ni. Kita gunting tok boleh pakai lagi tika. Tu tika. Syariat Tuhan bukan boleh ambil tok buang. Tapi tepuk tangan tak? Ya, betul. Ya, Tuhan betul Datuk. Pakak turut Datuk habis. Mapuh dah kira esok. Kalau tak tobat. Saya dengar Allah saya kata pakai juga jenis tu. Dia pakai otak dia betul tak? Tika buruk. Hak ni ada molek. Hak ni puluh kena sumbuan tak boleh. Dalam Islam tak ada. Semua kena turut surah Quran. Dia kata tu. Sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya. Ingatlah. Ingat dia kata tutup bab tajuk apa tu? Dalam Quran sebut bab ayat. Kita sebagai orang bawah nak turut ketua, ingat molek. Takut menyesal esok ni. Ni. Lepas tu minta doa pula. Suruh double 2 kali kepada pemimpin tu. Wal anhum laknan kabiro. Dan engkau Tuhan, engkau gabulkan, gandakan azab kepada ketua kami tadi ni, pemimpin kami tadi ni, dengan azab yang laknat yang besar buat sungguh. Tunggu kabul 2 kali ganda tu. Tapi nak buat apa tu? Sebab tu masa hidup ni tengok Quran pesan macam mana. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Tengok habis. Yang keempatnya, habis dah bab kitab. Percaya akan segala rasul-rasul, bukan Nabi Muhammad seorang, semua rasul. Banyak mana rasul ni? 313 orang rasul. Itu kata Rasulullah sebut. Nabi pula, Nabi sebanyak seketi 2,04,000. Tu bilangan Nabi-Nabi. Seketi 2,04,000. Tu sebab tu orang Melayu kalau dia bilang ribu, ratus, riung, laksa, behung. Ingat zaman-zaman kita dulu ni. Dia tak nak bilang tu. Sakat ribu, ratus, ribu, juta, behung, laksa. Dia masuk betul. Dengan laksa, riung. Dia tak tahu. Maka adalah kitab. Apa dia? Bilangan Nabi iaitu seketi 2,04,000. Iaitu 124,000 orang Nabi. Tu yang riwayat sebut. Orang Yahudi bunuh Nabi sehari 300 orang. Sehari saja Nabi-Nabi. Nabi Nabi ini laki-laki yang diberi mereka kitab. Tapi tak suruh menyampaikan. Dia tak suruh menyampaikan. Dia panggil Nabi saja. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Dan tiap-tiap Rasul sudah tentu Nabi. Yang diwajib atas kita mengetahui 25 orang. Hak tu wajib tahu. Daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun kalau track katuk itu tengok tak saya. Tanya seorang-seorang nya kata ikut berasa. Kalau suruh ambil tu 313 rasul tu lagi teruk lah, kecil dah seluar. 25 ni pun tereteh tak saya hari Jumaat. Tok Bila duk pitutu, Tok Iman duk pitutu, Tok Siok pitutu, katuk pitu. Siapa tak boleh jawab jangan klik. Aku ingat pakai duk bersila sini ya. Aku nak iktikaf gini. Tak boleh klik Tok Iman iktikaf sampai asar lagi. Macam-macam alasan lah. Aku tak boleh mari sini, bini mak tua mari rumah. Dapat tuan-tuan tu baru 25 orang. Wajib kita ketahui dan mengiktikad mereka itu rasul. Tu dia panggil. Dia panggil apa? 25 orang saja tahu. Dan kita kena belajar tahu sifat-sifat yang ada pada rasul. Kena belajar. Kalau tak kerti sifat rasul ni, ya cakap tak ketahuan. Ada dulu seorang menteri dia kata Rasul Nabi Muhammad pemungkir janji. Nampak tak? Dia buat gitu. Nabi Muhammad mungkir janji dalam perjanjian kisah janji Hudaybiyah tu. Nabi hajak sahabat buat umrah. Bila buat umrah sampai di sempadan nak masuk Mekah, orang kafir tak pergi masuk. Sedangkan waktu tu niat dah, ihram dah. Lawak kena tuan-tuan. Dalam perjanjian orang kafir tadi,
tahun ni Muhammad tak boleh buat haji. Nak masuk tawaf macam mana? Sa'i pun tak buat, tawaf tak buat, nak tahlul pun mana? Nabi SAW terima syarat orang kafir tadi. Suhail tadi. Jadi bila terima syarat, maknanya dia tak boleh buat haji. Niat dah. Nak buat kena? Nabi kata suruh bayar dam dengan menyembelih kambing dan bercukur. Sahabat tak mau buat tu. Tak puas hati dengan perjanjian. Nampak lagi? Di sini dia kata Nabi royak kata nak buat ni, lepas tu mungkin janji. Bukan Nabi mungkin janji. Sebab nak mengajar umat. Gini. Nabi nak mengajar tak? Nak mengajar. Cara nak tahallul belah mana cara. Lepas Nabi masuk, Ummu Salamah nasihat ke dia. Nabi Salamah beri pandangan ke Nabi. Nabi tubik sembelih kambing, Nabi bergunting pun semua, sahabat pakat tu. Tahlul tahun depan baru mari pula. Tu cara apa? Belajar kita. Nampak lagi? Tapi ada orang kata apa? Nabi Muhammad mungkir janji. Nabi tak mungkir janji Rasul-Rasul ni. Kerana sifat Rasul tak boleh mungkir janji. Kerana barang yang kalaulah Rasul mungkir janji, kita umat dia wajib mungkir janji. Sebab apa? Kalau tak mungkin janji, berlawan dengan Nabi. Nampak lagi? Jadi gitu, maka tak boleh terima sekali-kali. Jadi cakap itu jaga molek. Kalau dalam keadaan tak reti, boleh kira lah, tapi haram. Jangan cakap lah. Ada pemimpin gitu cakap. Seorang lagi dia kata, malaikat pun buat silap. Ni seekor lagi. Orang tua. Lama terlangsung mereka pening kepala, dia kata malaikat pun buat silap. Kalau silap malaikat pening. Jadi macam Syiah dia kata malaikat Jibril silap beri wahyi kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya turun ke Sayyidina Ali. Sebab tu dia pegang sampai habis tu. Syiah dia setengah kata Sayyidina Ali Nabi, setengah kata Nabi Muhammad pun Nabi, berpakat dengan Sayyidina Ali. Tapi silap beri wahyi oleh malaikat. Ini pegangan orang yang tak ada akidah, tuan-tuan. Tengok. Dengan makna tu apa? Makna percaya Rasul tu mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah itu. Banyak nak. Rasul-rasul ni segak belakang. Dia tak ada hudud. Kalulah perkara yang berlaku pada Rasul itu, nampak dia ni, kita tengok bagi kita ni, itu perkara nak mengajar umat. Nak mengajar umat. Tengok benda ni, ini Nabi buat gini ni, tapi itu dia panggil nak mengajar. Seperti dalam kisah Nabi minum di satu tempat, di gereba. Gereba ni iaitu anak kambing yang dibuat isi, dia bubuh air, sakut masuk di dinding. Nabi minum diri tak? Nabi minum diri gitu. Tapi bagi Nabi dua hukum saja, sama ada wajib atau sunat. Sebab apa dia minum diri? Sekali dia minum diri ketika mana bekas air digantung di rumah Aisyah. Nampak lagi? Bagi Rasul bukan benda salah bagi dia. Bagi dia wajib sebab mengajar umat. Bila ulama kita buka kitab menunjukkan bahawa kalau minum sambil duduk sunat, minum sambil berdiri makruh bagi kita umat. Gini, bagi Nabi wajib dia mengajar umat. Tapi kalau kita buka kitab tengok hadis Nabi tak pernah langsung Nabi berdiri. Kalau kita minum berdiri, hukum dia haram. Nampaklah. Sebab itulah Nabi berdiri sekali. Menunjukkan kata apa? Berdiri itu boleh, tapi makruh bagi umat. Bagi Nabi wajib dan sunat. Jangan nak pening kepala lah. Dia khususiah. Bagi Nabi dua hukum tu ya. Sunat dengan wajib. Walau berlaku gitu. Jangan nak kata tak kawan ke Nabi. Jangan. Kita buat juga makruh saja. Bagi kita makruh kecil berdiri. Minum air, minum sambil berdiri. Tapi Nabi sekali itulah. Kita boleh kata hari-hari tu masalah tu.
Dia kata, nampak lagi kena faham Nabi Rasul ni dia dua perkara dia buat, mengajar akan umat. Tengok gini jadi gini, sebenarnya dia nak ajar kita. Macam kisah tadi dia nak mengajar kita. Gitu. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Kita kena mengaku apa dia? Hak dia mau sampai tu sungguh dan wajib kita beriman. Daripada ibadah, munakahat, muamalat, jinayah, siasah, 5 benda. Semua benda tu dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada benda juga yang tak disuruh ajar. Sebab tu tabligh ni dia bagi 3. Bukan tabligh hak awak puyuk nasi di masjid tu. Tu jemaah tabligh. Sifat Rasul, sifat tabligh. Tabligh dia bagi 3. Satu, tabligh menyampaikan semua hukum hakam. Disuruh oleh Allah kepada Rasul, wajib sampai. Seperti ibadat kita hari ini, semua Nabi royak. Daripada sah batal dia semua. Semayang seorang, semayang jemaah, semayang jamak, semayang puasa, semua royak. Puasa sunat, puasa Senin, puasa Khamis, puasa Rejab royak belaka. Nampak? Zakat fitrah, zakat tunakan, zakat mah royak belaka. Munakahat royak, habis cerai berai semua royak. Ada nombor 2, tabligh juga. Dia suruh pilih. Nampak lagi? Allah suruh Nabi royak, tapi mu boleh pilih ya. Bukan suruh sampai semua. Mu nak sampai boleh, tak mau sampai boleh. Apa dia? Rahsia orang munafik. Allah beri ke Rasul, hai Muhammad, mu boleh royak ke umat boleh, tak mau royak pun boleh. Ini tabligh lah, tabligh juga. Tapi Nabi tak sampai. Tu bila sebut tabligh, bukan Nabi pun habis semua dah. Ada benda yang disuruh sampai habis, ada yang disuruh pilih. Iaitu rahsia orang munafik. Di Madinah tu orang ni munafik, orang ni beriman, orang ni munafik, orang ni beriman. Nabi Muhammad pilih seorang saja, yakni Huzaifah ibn Yaman, untuk dia sampai. Orang ni seorang tak tahu. Sampailah bila mana sahabat tengok Nabi tak ada dah wafat. Sahabat nak tu orang munafik macam mana? Dia mau tengok bila ada orang mati di kota Madinah, dia mau tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah pergi semayang mayat, orang beriman. Huzaifah tak pergi semayang mayat, orang munafik. Islam balik luar saja. Jadi bab tak semayang mayat ni adalah mudah. Dia tak semayang mayat. Mari zaman Sayyidina Umar jumpa dengan Huzaifah, suruh tanya, aku macam mana? Huzaifah jawab, ya Amirul Mukminin, takkan kau mu ni luar dalam semacam ya. Itu dah. Tu dia panggil tabligh nombor 2. Nombor 3, tabligh yang tak boleh sampai langsung. Allah menyampai sampai Rasul saja, maka Nabi ni tak dibenarkan menyampai kepada umat. Ada tak? Ada. Satu hari sahabat Nabi semang-semang gelak-gelak. Nabi bagi kata gini, kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, kamu banyak menangis dari ketawa. Hak ni Nabi tak cerita. Jadi tabligh dia bagi 3 hak ni Nabi tak cerita. Sampai ke siapa dia Nabi tak cerita. Kerana tak dibenar oleh Allah menyampai. Khas untuk Nabi seorang ya. Kalau Nabi cerita hak ni juga, kita teriak ya. Jumpamu jumpamu ku semua teriak. Tak kerja apa dalam kita ni. Nabi kata nampak lagi, itu dipanggil tabligh Rasul ni terbahagi pada 3. Habis cakap tu. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.